KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini Mira akan menemani anda selama 1 jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah subjek. Dan untuk hari ini, mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari ialah pendidikan ataupun subjek sains untuk murid-murid menengah atas. Topik kita hari ini sangat special, sangat best kerana topiknya merupakan penghasilan sabun melalui proses saponifikasi. Proses apa tu Boleh tak nak buat sabun dekat rumah sendiri ni? Kalau nak tahu boleh ke tak boleh, tunggu sekejap lagi. Sebab macam biasa bila kita berada dalam kelas, kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Jika tiada tak mengapa, boleh guna hand sanitizer. Okey, Mira pun nak belajarlah dengan cikgu ni sebab katanya pengalaman beliau mengajar lebih daripada 1 dekad. Siapa cikgu kita agak-agaknya? Jom kita tengok profil beliau. Silakan. Baik, di studio bersama dengan Mira, Cikgu Siti Zulika dari SMK Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang, Cikgu ya? Ya, betul, Mira. Oh, mai jauh dari Penang Hai. Penang mai. Okey, Cikgu. Selamat datang ke kelas Mahir, Cikgu ya. Selamat datang. Apa khabar, sihat, Cikgu? Terima kasih. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini kan, Cikgu, memandangkan kita pun masih lagi belum menang dalam usaha menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, kita kenalah jaga SOP kan, Cikgu? Betul. Seperti yang kita dah lakukan sekarang, pakai pelitup muka, dan bila kita nak tanggalkan pelitup muka, kita kenalah cuci dulu tangan kita menggunakan air dan juga sabun. Sebab topik kita ni sabun. Tapi kan Cikgu, sebabkan kita sabun pun belum siap lagi, tak ada sabun lagi, kita cuci tangan kita guna hand sanitizer lah, Cikgu. Boleh. Silakan, Cikgu. Okey. Kemudian saya pula. Okey, bila kita dah sanitize tangan kita bersih-bersih, barulah kita boleh tanggalkan pelitup muka kita. Okey. Simpan di dalam sampul pelitup muka itu, Cikgu punya sampul warna pink. Alah, manisnya muka Cikgu kita ni. Orang Penang memang manis-manis ya. Okey. Dah, Cikgu? Okey. Okey, Cikgu Siti Zulika atau lebih mesra disapa Cikgu Ika. Cikgu Ika. Cikgu Ika, teacher Ika pun boleh Ya, kan? boleh. Okey, Cikgu. Topik kita hari ini tentang proses pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Susah betul nak sebutnya kan? Saya nak tahu dengan lebih mendalam apa sebenarnya proses saponifikasi tu, Cikgu? Okey, proses saponifikasi ini adalah proses penghasilan sabun melalui tindak balas di antara minyak kelapa sawit dan juga alkali. Tapi sebelum itulah teacher nak tanya Mira dan juga pelajar di rumah. Okey, jika andainya tangan Mira berminyak, Mira makan, tangan Mira berminyak, adakah cukup jika Mira hanya mencuci tangan dengan menggunakan air? Saya rasa tak cukup, Cikgu. Kita kena guna sabun juga. Betul. Kalau tak cukup, biasanya kita guna sabun, betul? Betul. Alright, tadi cikgu dah cakap. Alright, sabun diperbuat daripada apa, Mira? Sabun diperbuat daripada minyak. Betul tak, Ya, Cikgu? betul. So, nampak tak betul. keajaiban di situ kan? Right, tangan kita yang berminyak, kita perlu gunakan sabun yang diperbuat daripada minyak untuk menghilangkan minyak tu. Magic kan? Kita gunakan minyak untuk hapuskan minyak. Betul Alright. tu. Okay. So hari ini kita akan belajar macam mana cara nak menghasilkan sabun dengan menggunakan 2 bahan utama tadi. Okey. Seterusnya dalam kehidupan sekarang dengan keadaan wabak COVID yang melanda sekarang ni, semestinya penggunaan sabun sangat penting. Betul, Cikgu. Untuk kita mencegah COVID-19. Betul, jadi maksudnya apa yang kita belajar hari ini bukan sahaja untuk murid-murid tetapi sesiapa sahaja yang menonton boleh aplikasikan teknik yang Cikgu Ika akan ajar hari ini. Betul. Okey, Cikgu. Okey. Teruskan, Cikgu, macam mana prosesnya saponifikasi tu? Okey, saponifikasi ini adalah proses, seperti Cikgu cakap tadi, Cikgu ulang, itu di antara dia adalah tindak balas di antara minyak kelapa sawit dan juga alkali lantas menghasilkan
garam, asid lemak dan juga glycerol. Tapi di mana sabun? Di mana satu sabun? Tak ada kan? Tak ada. Yang ada minyak kelapa sawit tu je. Alkali jadi garam, asid lemak dan juga glycerol. Jadi sabun kita sebenarnya adalah garam, asid lemak tersebut. Oh. So tindak balas itulah yang menghasilkan sabun yang kita akan gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan hari ini kita akan belajar cara buat sabun melalui proses saponifikasi dengan eksperimen. Okey, jom cikgu kita mulakan kita punya eksperimen kita hari ini. Okey, silakan cikgu ambil tempat kita. Okey, saya pun ambil tempat lah ya sebab kita dah nak mulakan eksperimen. Okey. Mula-mula cikgu, apa yang kita perlukan cikgu untuk eksperimen ni? Di hadapan ini adalah alat-alat radas yang diperlukan untuk eksperimen kita. Jadi sebenarnya di tingkatan 1 kita dah belajar dah alat-alat radas ni. Cuma kita buat sedikit revision dan ulang kaji. Okey. So di hadapan cikgu kita ada natrium klorida, kemudian natrium hidroksida, minyak kelapa sawit, air suling, kemudian urut kaca, penitis, spatula, bika 400 ml yang cikgu gunakan di sini ya Mira. Okey. Kemudian corong turas, kelalang kun, silinder penyukat yang cikgu gunakan ada 2 jenis iaitu 50 ml dan juga 10 ml. Kemudian kita ada kasa dawai, kita ada tungku kaki 3 dan juga penunu bansen. Tak lupa pencucur. Dan last sekali adalah kertas turas. Okey. So inilah semua alat-alatnya ya. Itu antara alatan-alatan yang akan digunakan hari ini untuk eksperimen pembuatan sabun. Tapi sebelum itu kan cikgu, ada satu video yang kita nak tunjukkan kepada mereka di rumah. Jom kita saksikan. Okey, itu dia sabun dalam kehidupan seharian. Bagaimana kita tengok adik-adik kita guna sabun dekat rumah tu kan cikgu? Ya, betul. Macam cikgu cakap tadi lah, sabun sangat penting terutama dalam waktu-waktu genting sebegini. Waktu pandemik ni kita kena cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan juga sabun. Okey cikgu, tadi cikgu dah terangkan satu persatu peralatan yang kita kena gunakan sewaktu eksperimen ni. Dan apa seterusnya cikgu? Seterusnya adalah kita mesti menyukatlah alat-alat radas kita ya. Menyukat alat-alat radas pula Mira. Kita mestilah menyukat segala bahan-bahan kita. Iaitu di sini kita ada natrium klorida yang akan kita guna nanti adalah 3 spatula. Right. Kemudian natrium hidroksida itu sebanyak 50 ml. Kemudian kita perlukan minyak kelapa sawit sebanyak 10 ml. Kemudian air suling sebanyak 50 ml. Cikgu, kalau minyak kelapa sawit ni saya ganti dengan minyak lain boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh gunakan. Oh, bolehlah guna minyak zaitun ke? Boleh? Boleh. Jadi maksudnya mereka di rumah yang nak buat juga eksperimen ni, kalau ada peralatan ataupun ada bahan-bahan ni boleh sama-sama buat kan cikgu? Betul. Okey. Ini natrium sekejap ya Mira. Okey cikgu, Saya terlupa nak cakap tadi ya, sebenarnya penghasilan sabun melalui proses saponifikasi ini adalah daripada subjek tingkatan 5, bab 5 sebatian karbon. Jika pelajar ada buku teks di rumah, boleh rujuk muka surat 167 dan 168. Okey, siapa ada buku teks, buka muka surat 167 dan 168 ya. Okey, cikgu, itu dah buku teks, mereka pun dah buka buku teks mereka. Ada buka dah. Okey, teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita akan masukkan natrium hidroksida ke dalam silinder penyukat. Okey. Okey. Sebanyak 50 ml ya. Sebanyak 50 ml. Cikgu, saya dengar mereka yang dekat rumah tu tengah macam, alah cikgu dah nak mula ke eksperimen? Sekejap lah cikgu. Tunggulah, kita orang baru nak
nak buka buku teks ni sekejap, cikgu sekejap. Jadi kita biarkan mereka cari dulu buku teks mereka kat rumah tu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, baik. Kita di Mahir di Didik TV KPM dengan topik kita penghasilan sabun melalui proses saponifikasi. Nampak dekat depan Mira ni, nampak cantik sangat sabun-sabun yang Cikgu Ika bawa jauh dari Pulau Pinang. Cantik kan? Dan sabun inilah yang akan kita buat hari ini. Jadi kepada anda di rumah yang nak tahu bagaimana cara dan juga teknik yang sebenar untuk menghasilkan sabun sebegini, jom kita tanya Cikgu Ika sebab Cikgu Ika pun dah bersedia dah dengan eksperimen hari ini, Cikgu. Tadi Cikgu ada terangkan satu persatu bahan-bahan yang diperlukan dan seterusnya Cikgu kita nak buat apa? Seterusnya Mira, kita kena pakai glove dulu, sarung tangan. Pakai glove dulu. Okey. Kenapa kena pakai glove, Cikgu? Kau tak pakai tak boleh ke? Kita nak mengelakkan kecederaan. Oh, boleh cedera juga buat sabun, Cikgu? Takutlah sebab handle chemical things kan, bahan-bahan kimia, takut kulit sensitif ke apa ke. Okey, So betul. kita pakai dulu. Safety first. Safety first. Okey. Okey. Saya dah, Cikgu dah. Step yang pertama, sebelum kita nak masuk kepada langkah sebenar, Cikgu nak ajar satu konsep kepada Mira, iaitu konsep meniskus. Konsep apa, Cikgu? Meniskus. Meniskus. Kus-kus. Meniskus. Meniskus. Okey, konsep meniskus ini Mira tahu tak apa? Apa konsep meniskus tu, Cikgu? Konsep meniskus merupakan permukaan cecair yang berkeluk. Okey, jadi untuk kita membaca bacaan dengan betul, kita kena pastikan meniskus itu tepat pada skalanya. Jadi, ini adalah isolink. Okey, yang telah cikgu masukkan tadi. Sengaja cikgu biar tak penuh. Sebab cikgu perlukan bantuan Mira untuk memenuhkan silinder penyukat ini sehingga 50 ml. Okey. Okey, dengan meniskus yang betul, mengelakkan kesalahan parallax. Mengelakkan kesalahan parallax. Ya, betul. Okey, saya boleh buat, Cikgu. Jadi Boleh. Cikgu nak saya penuhkan sampai 50 ya? Ya, betul Mira. Okey. Kalau saya angkat macam ni boleh tak, Cikgu? Tak Saya isi boleh macam Mira. ni je. Itu dah salah. Salah dah. Dah tak balik. Salah. Itu Kenapa? konsep yang salah. Okey? Kenapa Cikgu salah? Di dalam sains, bagi mengelakkan kesalahan parallax, iaitu kesalahan kedudukan mata kita, kita kena letakkan silinder penyukat kita di atas meja ataupun permukaan yang rata. Okey. Oh. Kemudian kita kena laraskan kedudukan mata kita yang sebenarnya. Bukan kita laraskan silinder penyukat ni. Oh, okey, Kita yang faham. kena bergerak sebenarnya. Kita yang kena laraskan. Kita tambahkan isolink sehingga 50. Okey, saya buat ya. Boleh, saya Mira. tambah. Jadi kita bukan angkat beaker tu. Silinder penyukat, Mira. Kita bukan angkat silinder penyukat tu. Kita laraskan mata kita. Okey, Cikgu dah ngam dah. Ngam ke? Ngam dah. Okey, Ngam. nampak kat rumah ngam tak? Betul. Okay, kita pusing okey. sikit. Ngam tak? Okey, very good Mira. Terima kasih, Cikgu. Okey, kemudian Cikgu, isolink selesai. Selesai isolink. Kita teruskan kepada proses sabun yang sebenar. Okey. Nah, cikgu nak tunjuk dekat Mira satu konsep di mana kita nak memindahkan iaitu cecair ke dalam bikar. Ada cara. Kita tak boleh straightforward ataupun kita terus tuang saja macam ni. Kenapa tak boleh agak-agak Mira? Takut tumpah kot, Cikgu. Betul. Oh, betul. Okey. Katalah tiba-tiba kita macam ni ke macam ni, tiba-tiba tertumpah. Bila tertumpah, dah mengganggu dah eksperimen kita betul. Betul. Cara pindahan yang betul adalah kita ambil rok kaca. Kemudian kita pindahkan secara perlahan-lahan. Kita alirkan tau. Oh, alirkan kepada rok kaca tu. Ya, kita alirkan perlahan-lahan kepada rok kaca bagi mengelak tertumpah ataupun terpercik. Ini ialah minyak masak. Minyak masak. Minyak masak sawit lah kan? Ya, minyak kelapa betul sawit lah. yang terdapat dekat rumah tu, yang dekat dapur tu. Kat dapur tu kan? Dapur. Cikgu, kalau tadi kan saya tanya Cikgu, kalau saya nak guna minyak zaitun, Cikgu kata boleh je. Boleh. Tapi adakah dia mengganggu tekstur sabun kita? Ya, sedikit mengganggu dari segi kekerasan. Okey. Dari segi buih yang akan terhasil pun akan efek juga akan terganggu. Faham? So, cikgu dah pindahkan ke semuanya. Okey. So, inilah boleh minyak Mira sawit. nampak teknik Boleh. ni? Boleh, Cikgu Cikgu. nak minta tolong Mira ni untuk seterusnya. Boleh. Mesti boleh. Boleh? Demi Okey. Cikgu, boleh Kalau saja. boleh, Okey.
Mira masukkan 50 ml natrium hydroxida. Natrium Gunakan hydroxida. teknik yang cikgu ajar tadi. Cikgu, kalau saya salah, cikgu betulkan saya Boleh, ya. Mira, boleh. Macam ni ke cikgu? Betul. Pindahkan perlahan-lahan ya, Mira. Okey, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul cikgu? Betul. Okey. Abang cameraman depan saya suka, dia gelak ya. Okey. Hari ni Mira kena buat eksperimen kena belajar. Macam ni kan cikgu? Betul, betul Mira, betul. Saya tuang sampai habis tuang sampai perlahan-lahan. Ini adalah natrium Hydroksida. Okey, Ataupun natrium hydroxida. sodium hydroxide. Okey cikgu. Okey, Kemudian lepas tu kita kena kacau. Kacau ni pun cikgu nak bagi Mira lah juga. Cikgu dah tiap-tiap tahun kacau benda yang sama, saya Mira. Kacau. Jadi dalam ni hanya baru ada dua bahan. Yang Ya, pertama betul. adalah minyak kelapa sawit dan yang kedua adalah natrium Hydroksida. Okey. Apa kepentingan natrium hydroxida tu cikgu dalam ni? Natrium hydroksida ini yang membantu untuk menukarkan minyak kelapa sawit itu menjadi garam asid lemak iaitu sabun. Tindak balas inilah kita panggil saponifikasi. Okey, sementara Mira kacau, cikgu nak teruskan kepada teknik pemanasan. Okey, itu menggunakan penunu Bunsen. Kerana selepas kita dah campurkan campuran ini, kita kena panaskan. Okey. Untuk panaskan, cikgu nak ajar teknik menyalakan penunu Bunsen. Kerana ramai pelajar dekat luar sana selalu melakukan kesilapan ini di dalam kelas. Okey. Tekniknya adalah kita cucuh dahulu baru kita buka gas. Saya jauh sikit lah, takut pula saya nak buka gas. Tak Mira, kita Okey. tak cucuk kat sini. Disebabkan dalam studio tidak boleh ada unsur pembakaran. Ya, betul. Jadi cikgu hanya tunjuk teknik saja. Acah-acah lah. Okey. Acah-acah, okey. Iaitu kita cucuk dahulu baru kita buka gas. Ingat cucuk dulu baru Buka gas. bagus. Jangan buka gas dulu. Jangan buka gas dulu. Kenapa cikgu? Nanti dia akan terbakar berselerak habis tudung cikgu yang cantik ni. Jadi Okey. pada mereka yang dekat lab pun tak boleh buat macam tu kan cikgu? Tak boleh. Ya Okey. betul. Di makmal memang kita kena cucur dahulu dan baru buka gas. Kemudian bila buka gas, ikut kepada kita sama ada kita nak api besar ataupun api kecil. Jika perlukan api yang besar, kita buka gas lebih banyaklah. Okey. Jika perlukan api yang kecil, kita buka gas lebih sedikit. Faham? Okey, kemudian seterusnya kita akan masukkan Bunsen burner kita ini ataupun penunu Bunsen ke bawah tungku kaki 3. Kita letakkan kasar dawai, kemudian kita akan panaskan larut campuran ini. Okey. Sambil panas ini acah-acah je tau Mira. Okey, anggaplah seperti ada api ya pelajar di rumah sekalian. Kalau mereka dekat lab, mereka memang akan buka api kan cikgu? Betul, betul. Kita akan panaskan sehingga mendidih. Baik. Alright, sehingga mendidih kita kacau perlahan-lahan. Kacau dengan penuh kasih sayang. Okey, kita kacau perlahan-lahan. Alright, sehingga mendidih. Setelah mendidih, kita tutup api dan kita biarkan sejuk seketika. Oh, kena biarkan sejuk pula. Cikgu, saya nak tanya, sementara nak tunggu proses dia mendidih tu, kita kena kacau. Selalunya berapa lama masa tu? Dalam 5 ke 10 minit. Oh, 5 ke 10 minit. Jadi disebabkan proses ini mengambil masa yang lama, jadi cikgu tak tunjuklah proses itu ya. Seterusnya, apabila dah sejuk, alright, cikgu perlukan bantuan Mira untuk menambah 3 spatula natrium klorida ke dalam sebatian ni. Okey. Cikgu, natrium klorida ni garam sebenarnya kan cikgu? Ya, betul, garam. Alright. Tapi tak samalah dengan garam yang dekat rumah tu tau Mira. Oh, tak sama. Tak sama. Okey. Ini memang untuk lab punyalah. Baik, saya tambah 3 spatula. Tambah 3 spatula. Macam ni ya. Okey, boleh. Saya tambah 1, 1, 2, 2. 3. Memang syaratnya kena 3 ke cikgu? Tak juga. Kalau nak tambah lebih pun boleh. Afdalnya 3 lah. Ya. Fungsi garam ni sebenarnya hanyalah untuk mengeraskan minyak tersebut. Mengeraskan minyak tersebut. Kemudian kita akan masukkan 50 ml air suling. Air suling ni pula adalah untuk melarutkan garam yang telah kita masukkan tadi. Okey. Kemudian step seterusnya adalah kita kacau lagi sekali. Kita buka api lah. Tadi kita dah tutupkan sebab sejuk. Kita kacau lagi sekali sehingga mendidih. Selepas mendidih, kita tutup api, kita sejukkan dan hasilnya akan jadi seperti ini. Wah, ini adalah hasil akhirnya cikgu. Wah. Ya, betul. Nampak tak? Ini ialah hasil akhirnya di mana di atas ini merupakan sabun je ke cikgu? Ya, betul. Atas ni ialah sabun. Nampak tak macam mana kita nak bagi nampak ya? Macam ni boleh? Nampak tak?
Di bahagian atas yang ternampak ada, orang kata apa cikgu? Bukan lebihan. Yang terapung di bahagian atas tu lah. betul. Di permukaan itu adalah sabunnya dan yang bawah ni apa cikgu? Hasil daripada tindak balas. Okey. Okey. Jadi inilah hasil. Inilah. Kemudian proses ini belum lagi habis. Belum lagi habis. Saya ingatkan, Ya. okey dah dapat dah sabun ni. Belum lagi. Belum sabun lagi ni cikgu. Belum lagi. Belum lagi. Ada step yang seterusnya. Alright, iaitu kita perlu menuras. Kita perlu turaskan. Nanti akan ada pula teknik-teknik turasan yang akan cikgu ajarkan nanti. Okey, baiklah Mira. Di sini kan disebabkan kenapa kita perlu menggunakan konsep turasan? Ya. Kenapa cikgu? Kenapa kita kena guna konsep tu? Okey, sebabnya adalah kedua-dua bahan ini ini kita katakan campuran lah. Alright, sabun yang terhasil tidak larut di dalam ini. Jadi, cara yang paling tepat untuk kita asingkan kedua-dua bahan ini adalah dengan menggunakan kaedah penurasan. Okey, faham. Dan saya nak tanya juga kepada cikgu yang tadi hasil yang ini, cikgu kata ambil masa 5 ke 10 minit. Betul. Itu kalau kita ikut ukuran ataupun isi padu yang tadi itulah. Kalau lebih sikit kena tunggu 5 10 minit ke masanya pun bertambah? Tidak, sehingga kita nampak minyak itu dia bertukar menjadi sedikit keras. Oh. Okey, dia akan bertukar menjadi sedikit keras. Kalau kita guna minyak zaitun, yang saya nak guna minyak zaitun tadi tu pun samalah juga prosesnya. Sama minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sunflower, bunga matahari, okey, semua boleh digunakan dalam proses pembuatan sabun. Okey, itu daripada cikgu tentang proses pembuatan sabun dengan menggunakan minyak kelapa sawit, Ya. air suling dan juga natrium klorida. Ya, betul. Okey. Kepada mereka yang kat rumah, kalau mereka nak cuba, andai katalah mereka kata, alah teringinnya nak cuba dekat rumah ni cikgu, tak sempat nak buat dalam lab, teringin nak buat dekat rumah. Apa bahan-bahan selain daripada ni cikgu? Ataupun sama je mereka boleh gunakan? Sama sahaja, alright? Sama sahaja. Bahan yang paling penting, 2 bahan saja yang cikgu cakap tadi ya, di permulaannya, iaitu minyak dan juga alkali. Garam hanya membantu untuk mengeraskan sabun tersebut. Manakala air suling membantu untuk melarutkan garam tersebut. Tetapi secara asasnya berbalik kepada proses saponifikasi tadi, iaitu tindak balas di antara minyak dan juga alkali. Okey, itu yang cikgu dah terangkan. Jadi maksudnya yang dekat rumah nak cuba boleh saja seperti mana yang cikgu dah tunjukkan tadi. Biarkan mereka cuba dekat rumah tu dulu cikgu. Kita berhenti berehat seketika di sini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Hari ini kita membuat sabun dengan menggunakan proses saponifikasi dan ini adalah hasil setelah saya dan juga cikgu buat eksperimen tadi kan Ya, cikgu? betul. Tapi eksperimen kita belum siap lagi, masih ada banyak lagi stepnya dan selepas ini cikgu nak tunjuk tentang teknik turasan. Ya, betul. Apa tu teknik turasan? Apa tu teknik penurasan tu cikgu? Teknik penurasan ni seperti cikgu cakap tadi adalah teknik di mana kita nak mengasingkan, alright, iaitu satu bahan yang tidak larut. Okay, daripada cecair. So ini adalah teknik turasan yang akan kita gunakan. Kita gunakan corong turas dan juga kelalangkun Mira. Okey. Okey. Untuk nak teruskan dengan teknik penurasan ni, sahabat baik kepada teknik ini adalah Kertas. Kertas filter cikgu nama dia. Kertas filter, filter paper ataupun kertas turas. Kertas turas. Okey, kalau sebenarnya kan dalam kehidupan seharian, kertas turas ini sebenarnya adalah coffee filter tu. Oh, ya ke? Ya, sama je. Okey. So, macam mana kita nak masukkan dalam ni? Kalau ikutkan saya letak macam tu je lah cikgu. Macam ni, macam mana nak tapis? Salah. Jadi macam mana cikgu? Okey, so caranya kita kena buat origami sikit hari ni. Okey, so dekat Mira pun ada, dekat cikgu pun ada. Okey, step yang pertama adalah kita lipat dahulu. Lipat 2. Kertas turas ini kepada separuh bulatan. Okey. Okey. Kemudian kita lipat lagi sekali. Lipat lagi sekali. Menjadi inilah seperti begini. Okey. Okey, 1/4 lah Alright. Kemudian kita buka satu bahagian. Kita buka satu bahagian. So nampak tak dia jadi bentuk apa?
Jadi macam bentuk corong lah cikgu. Corong bentuk kon kan. Jadi betul. bentuk kon. Kemudian ni. nak letak kat mana? Kita letak dalam ni. Betul tak cikgu? Yes, very Okey. good. Saya letak saya punya boleh cikgu? Boleh, boleh. Okay, kita try letak saya punya. Right. Okey. Kemudian cikgu? Okey. Alah cikgu dia tak nak masuk dalam betul-betul Tak nak lah. masuk dalam sebab ada teknik seterusnya lagi ni. Teknik apa tu cikgu? Teknik di mana kita perlu membasahkan kertas turas ini untuk melekatkan dia di corong turas. Dan kenapa kita perlu basahkan juga supaya kertas turas ini dapat menuras bahan kita dengan lebih cepat. Supaya dia taklah terangkat macam ni, supaya dia kekal di corong ini. So, teknik ni cikgu yang akan tunjuklah. Okey, dia tunjuk. Kita basahkan perlahan-lahan, kita picit je. Dengan menggunakan air suling ke cikgu? Air suling, Okey. menggunakan air suling. Menggunakan air suling. Selalunya dalam makmal kita sentiasa pakai air suling, kita tak pakai air paip. Cikgu, bila kita dah tambah air macam ni, tak apa ke kalau bercampur dengan kita punya produk ni? Tak apa. Sebabnya yang kita mahu adalah baki turasan di atas, bukan hasil turasan. Okey. Cikgu ulang kebanyakan pelajar akan tersilap istilah ketika melakukan proses penurasan. Apa-apa sahaja bahan yang tidak larut air, okey, akan terkumpul di dalam kertas turasan. Okey, di dalam kertas turasan ini, hasil yang terkumpul ini kita namakan baki turasan. Okey, baki turasan. Okey. Kemudian cecair yang terkumpul di dalam kelalang kon adalah Hasil turasan. Jadi baki turasan, hasil turasan. Jadi hasil berada di bawah, baki di atas. Betul. Jangan terbalik. Jadi pada hari ini yang kita perlukan iaitu sabun kita sebenarnya akan terhasil di baki turasan. Terhasil di sini. Jadi step ini cikgu akan turaskanlah tuangnya. Cikgu akan tuang dalam kelalang kon. Ya, kita akan tuang dalam kelalang kon. Dia ambil masa untuk betul-betul. Cikgu tadi kan saya kata mereka dekat rumah pun boleh lakukan eksperimen ni kan cikgu. Sebenarnya macam mana? Boleh ke tak boleh cikgu? Okey, cikgu nak tekankan safety caution lah, iaitu langkah-langkah keselamatan. Sebenarnya dalam eksperimen ini kita menggunakan alkali pekat. Apabila kita menggunakan alkali pekat, jadi seelok-eloknya lah cikgu tidak menggalakkan pelajar buat eksperimen ini di rumah. Unless you betul-betul pergi kursus pembuatan sabun, dia ajar cara teknik-teknik keselamatan, okey? Jadi cikgu tak galakkanlah di rumah sebab dia involve alkali pekat. Kalau kita involve alkali pekat ataupun asid pekat, salah satu safety precaution di langkah keselamatan kita kena ambil adalah elakkan daripada terkena permukaan kulit. Kenapa cikgu kalau terkena? Okey, kerana alkali ataupun asid pekat ini bersifat menghakis. Okey. Okey, takut cederalah sakit. Okey. Kemudian kita turaskan ya. Jadi minta maaf lah ya pada mereka yang di rumah tak boleh nak buat. Boleh buat di lab sahaja dengan pantauan daripada guru pakar kita. Ya, betul. Okey. Kalau nak buat di rumah kena pergi kursus dulu, okey. Ada langkah-langkah keselamatan. Disebabkan proses ni agak lambat untuk kita turaskan, nak dapat hasil sehingga kering dan berpejar. Sebenarnya cikgu dah siapkan dah yang dah asal. Okey, inilah dia cikgu ya. Jadi maksudnya sabun yang kita buat tadi tu berada di hasil turasan ataupun di atas ni cikgu? Baki turasan. Berada di baki turasan. Inilah maksudnya kan kita dapat, kita buka dan inilah hasilnya. Okey. Jadi kalau macam ni kita nak tunggu dia kering kan cikgu berapa lama? Berapa lama nak tunggu dia Selalunya kita akan biarlah semalaman macam tu. Lama semalaman. Sebab nak biar kering kan. Betul-betul kering kita akan biarlah. Tapi kalau kita nak test tak perlu tunggu kering pun tak apa. Kita dah boleh terus uji kehadiran sabun. Okey, jadi kita nak ujilah sekarang. Betul ke tidak? Ini adalah sabun. Jadi sebelum kita nak uji kehadiran sabun, cikgu nak tanya dulu Mira. Mira ingat tak ciri-ciri sabun? Hari-hari Mira pakai sabun kan? Ciri-ciri sabun, baiklah. Ciri-ciri asas sahaja Mira. Okey, boleh. Ciri-ciri asas sabun yang pertama dia wangi. Wangi mestilah. Mesti wangi kan? Okey, wangi. Lagi? Yang kedua dia berbuih. Berbuih, bubble. Dia ada bubble. Dan yang ketiga dia permukaan ataupun teksturnya licin. Betul tak cikgu? Betul, licin. Betul. Kan? Kadang-kadang bila kita menggunakan sabun ni suka kan dengan main licin. Best saja macam anak-anak cikgu pun best nak kalau main bubble, sabun ni licin kan. Jadi Mira dah sebut dah tapi Mira tertinggal satu ciri. Ciri ni cikgu dah sebut dan cikgu dah ajar di permulaan rancangan ni tadi.
Apa cikgu? Apa ciri itu cikgu? Cirinya adalah sabun daripada alkali. Alkali. Okey, bila sabun daripada alkali semestinya ia mampu menukarkan kertas litmus merah. Okey, untuk menguji kehadiran alkali dan juga kehadiran asid, selalunya di dalam makmal kita menggunakan kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Kertas litmus biru ni Mira, dia berwarna biru tau. Macam ni cikgu tunjuk. Okey, kerana itulah namanya biru. Kerana dia Nampak? berwarna biru. Berwarna biru. Jika adanya asid, warna biru ini akan bertukar menjadi merah on the spot. Okey, terus tau ditukar. Kemudian, kertas litmus merah pula untuk menguji kehadiran alkali. Okey, kita tengok kat sini. Warna merah. Betul. Okey, jika adanya alkali, warna merah ni akan bertukar kepada apa? Tahu tak pelajar kat rumah dan juga Mira? Pelajar kat rumah mesti tahu punya. Saya teka cikgu ya. Teka. Saya teka. Okey. Kalau tadi dia bertukar dari biru ke merah, betul. kalau yang ni merah bertukar kepada biru lah cikgu. Pandai. Very good. Yang dekat rumah tu pandai dah tu. Okey. Ah. Sebenarnya ini silibus di tingkatan 2. Sepatutnya dah tahu. Sekarang ni kita topik tingkatan 5 kan? Betul. Okey. Kalau dia tak akan tahu tu, bertukar. siap ya. Betul. Jadi Okey. untuk menguji kehadiran sabun pada hari ini, kita mulakan dengan step asas dulu. Iaitu tadi Mira cakap sabun licin, betul? Betul. Betul. Sebenarnya untuk kita nak test, kita kena buka glove lah. Okey. Alright, jom kita buka glove. Jangan Okey. risau sebab dia dah jadi sabun. Dah selamat dah. Okey, ni setelah kita Okey. turas tadilah. Kita turas tadi dah kering sikit. Okey. Mira ambil spatula. Okey, Mira punya kat situ. Okey, spatula. Ambil spatula. Ambil sikit sabun. Sikit. Sikit. Mira letakkan dekat jari Mira. Sekejap saya cuba. Okey. Okey. Oh, cikgu buka dua-dua glove. Okey. Ataupun basah dulu sikit. Basahkan dulu sikit. Kemudian Mira cuba test. Licin tak sabun tu? Lah cikgu. Licin kan? Licin. So ini baru ciri yang pertama. Belum lagi ciri yang kedua. Kita nak uji ada buih ke tak kan Ya, cikgu? betul. Okey. Untuk ciri yang kedua, kita nak test untuk buih. Okey, ambil tabung uji dan juga Okey. penyumbat. Sama juga. Mira ambilkan sedikit sabun ni. Okey. Mira masukkan ke dalam tabung uji. Okey, saya masukkan dalam tabung uji. Sikit pun tak apa Mira. Kita nak tengok buih je. Okey. Kemudian ambil air suling Okey, ambil air suling. dan Mira wash kat situ. Basuhkan dia sampai dia masuk dalam air suling. Okey. Cikgu, Sikit je. eksperimen ni kalau anda katalah tak ada air suling, boleh jadi tak cikgu? Boleh. Oh, boleh? Macam mana kita nak tengok ada ke tak bubble ni kalau tak ada air suling cikgu? Kita shake je. Goncang. Oh. Dia tutup, ni kita goncang. Okey. Kita Nampak tak? goncang. Goncang. Nampak tak? Ada Wah, bubble. banyaknya buih cikgu. Banyak. Nama pun sabun. Jadilah tu. Cantik. Cantik kan? Okey. Ada. Kita masih ada lagi satu ciri. Ciri yang ketiga iaitu cikgu kata tentang alkali. Nak uji kehadiran Betul. alkali. Nak menguji kehadiran alkali, kita kena menggunakan kertas litmus merah. Okey. Merah satu, Terima kasih cikgu. cikgu satu. Okey. Ingat lagi tak tadi, kalau adanya alkali, kertas litmus merah ni akan bertukar kepada apa? Pelajar kat rumah ingat tak? Bertukar kepada biru. Pandai. Okey. Very good. Okey, kita ambil penitis. Okey, ambil penitis. Okey. Ambil sedikit. Okey, kemudian kita letak dulu ni mai merah. Cikgu simpan di sini. Terima kasih cikgu. Okey. Kita titiskan sedikit. Titiskan atas kertas. Di atas kertas tu. Okey. Tengok ni, magic ni. Ditukar biru sikit. Wow. Kan? Yelah cikgu. On the spot dia tukar kepada biru. Biru. So ini menunjukkan kehadiran Alkali. alkali. Okey, sabun memanglah kena alkali kan Ya, cikgu. Kalau betul. asid tak jadilah. Betul, nampak tu. Dia jadi biru kan? Mira punya jadi tak? Jadi cikgu. Yeay. Maka jadilah sabun kita hari ini. Betul. Sabun kita pada hari ini. Berakhirlah eksperimen kita. Alright. Dan ini sehinggalah kita buat eksperimen tadi kan. Eksperimen apa ni? Proses apa ni Mira? Proses turasan melalui proses saponifikasi. Betul. Penghasilan Yes. sabun melalui proses saponifikasi. Cikgu, saya nak tanya, ini sabun yang kita buat tadi melalui eksperimen kita. Betul. Bagaimana pula kalau nak buat sabun dalam bentuk buku lah.
Dalam Sabun bentuk buku. Okey. Sabun buku. Sukatan untuk kita buat sabun sendiri di rumah tak sama seperti yang di dalam buku teks. Ini hanyalah untuk menunjukkan kehadiran sabun melalui proses saponifikasi. Proses sebenar dia lebih rumit lah sebenarnya kerana ada langkah-langkah keselamatan. Kemudian dia akan involve sukatan-sukatan yang tepat. Kerana kita tidak boleh kita tidak boleh sesuka hati menggunakan natrium hidroksida secara berlebihan. Okey? Kerana ia akan menyebabkan iritasi kepada kulit kita. Alright? So apabila hendak membentuk sabun buku, semestinya selepas kita dah membuat bancuhan, kita kena masukkan ke dalam acuan. Alright, jika lihat video yang awal-awal rancangan tadi, ada satu video di mana macam kita mixing kan. Kita mixing dan kita masukkan ke dalam acuan. Itulah sebenarnya proses sebenar untuk menghasilkan sabun buku yang kita boleh gunakan di rumah. Oh, prosesnya lebih agak rumit sedikit lah berbanding ya, ini betul. kan. Cikgu, saya nak tanya, tadi kan saya tanya cikgu, kalau minyak zaitun boleh ke tak? Cikgu kata boleh je guna selain daripada minyak kelapa sawit. Tapi bagaimana pula kalau saya nak gunakan minyak masak yang telah digunakan? Boleh. Lagi bagus. Oh, ya ke? Bagus. Kerana apa? Kerana ia membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Iaitu kita mengamalkan sikap kita semula. Sangat bagus sebenarnya. Okey. Apabila kita menggunakan minyak yang telah terpakai, let's say kita gunakan minyak yang kita goreng ayam, kita goreng ikan, di dalam minyak tersebut dah garam, betul? Betul. Jadi tak perlu lagi kita nak tambah garam. Jadi hasil sabun yang terhasil, maksudnya hasil sabun itu akan menjadi keras yang sangat cantik. Dan sangat bagus sebenarnya. Wow, selalu kita ingat macam minyak yang dah digunakan ni kita buang je selalu cikgu. Rupanya kita boleh kitas semula untuk jadikan sabun yang lebih cantik, yang lebih bermutu lah kan cikgu kan? Betul. Lagi satu cikgu nak tambah nilai tambah kalau kita dah pakai sabun yang terpakai tersebut Minyak yang terpakai. Minyak yang terpakai tersebut tu. Minyak yang terpakai itu kita juga ada kulit telur kan, kadang-kadang kulit telur ni kita buang saja, betul. Kita buang saja. Kita boleh basuh kulit telur tu, kita hancurkan kulit telur tersebut, kita campurkan ke dalam campuran sabun yang kita buat sendiri tu. Lah, ya ke cikgu? Ya, betul. Kenapa? Kenapa kulit telur tu apa signifikasinya? Kulit telur ini di dalam dia ada karbonat. Alright, dan ia akan bertindak untuk membantu pembersihan itu lagi berkuasa lah. Tindakan pembersihan itu akan jadi lebih berkuasa. Itu antara info baru yang saya dapat hari ini tentang penggunaan kulit telur di dalam sabun ni cikgu. Okey, kita berhenti berehat lagi sekali cikgu. Betul. Biarkan mereka di rumah itu untuk eksperimen sendiri juga ke kan. Kita berhenti berehat, kita kembali selepas ini. Okey. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Siti Zulika ataupun Cikgu Ika. Kita dah berada di segmen yang terakhir ni kan cikgu. Pada mereka yang baru tengok dah segmen terakhir ni macam mana, tak apa, jangan risau. Boleh sahaja tengok semula di siaran ulangan atau boleh tengok di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey cikgu, di segmen yang terakhir ni ini adalah sabun-sabun yang cikgu bawa kan? Ya, betul. Cikgu buat sendiri ya. Cikgu buat sendiri sabun ni cikgu? Betul, cikgu buat sendiri di rumah. Sebab anak cikgu ada masalah kulit yang sensitif. Jadi tak berapa sesuai lah dia menggunakan sabun-sabun komersial yang terdapat di pasaran. Jadi memang cikgu pergi kursus untuk belajar buat sabun. Bagi membantu baby lah. Okey, yang saya nampak ini adalah merupakan sabun buku yang cikgu dah buat sendiri di rumah. Ya, betul. Saya nak tanya, tadi kan sabun yang kita buat berwarna putih. Yang ini berwarna kuning, orange pula, ada hijau. Macam mana ada warna pula? Sebenarnya step-step dia akan berbeza tau. Kalau kita menggunakan lebih banyak minyak kelapa, memang dia akan menjadi lebih putih. Okey, dia akan berbezalah sebenarnya. Kebetulan itu pula adalah diluted, itu kita katakan penghasilan di dalam makmal. Jadi dia tidak sama dengan yang kita buat di rumah ya. Dia tidak sama. Jadi agak-agak mira lah cikgu nak tanya. Boleh jual tak tu? Mestilah boleh, cantik macam ni cikgu, ada glitter-glitter, mesti boleh jual. Okey. Apabila kita dah boleh menjual, kita dah ada produk, okey, kita boleh jual. Sebenarnya kita dah masuk kepada ciri-ciri
kepribadian keusahawanan ataupun ciri-ciri kepribadian seorang usahawan. Betul. Okey. Jadi maksudnya selain daripada buat sabun untuk kegunaan sendiri, boleh juga guna untuk dikomersialkan ataupun diniagakan. Betul. Kita pandai ambil peluang, kita kreatif. So ciri-ciri usahawan ni dah ada. Okey, sebenarnya ciri-ciri usahawan ini adalah subjek daripada pengajian perniagaan tingkatan 5. Buat anak-anak pelajar di luar sana, jika sekarang anda berada di tingkatan 3, pada tingkatan 4 nanti apabila naik ke tingkatan 4, alright, pelajar boleh mengambil subjek pengajian perniagaan jika berminat. Wow, itu dia. Saya ambil sebenarnya subjek tu cikgu. Oh ya, saya ambil. Wow. Cikgu, itu Orang bisnes. Itu cerita tentang sabun. Ini saya nampak ada candle pula, ada lilin. Maksudnya daripada pembuatan sabun tu pun boleh buat lilin juga ke cikgu? Okey, sebenarnya kehadiran sabun, lilin dan juga kosmetik dekat sini ini adalah tentang kepentingan minyak kelapa sawit. Cikgu cuba nak tekankan di sini bahawa minyak kelapa sawit bukan sahaja digunakan untuk membuat sabun, tetapi juga minyak kelapa sawit boleh digunakan untuk buat lilin, untuk buat barang-barang kosmetik. Kenapa? Kerana minyak kelapa sawit ni sangat tinggi kandungan vitamin E dia. Oh ya, vitamin E sangat bagus untuk kulit kan cikgu? Betul. Okay, dan Malaysia juga antara negara yang paling besar mengeluarkan minyak kelapa sawit kan? Jadi betul. why not kita menggunakan minyak yang ada di negara kita. Betul. Kita angkat kita punya hazanah-hazanah hasil bumi negara kita kan cikgu kan? Okey. Jadi itu sabun, lilin, yang minyak aromaterapi ni ada kaitan juga ke cikgu? Ya, betul. Minyak aromaterapi ni dia macam memberi nilai tambah kepada sabun kita. Contoh, minyak pati ataupun aromaterapi ni dia datang daripada buah. Contohnya seperti buah lemon kan, kita dapat pati lemon. Ada tak cikgu bawa kat sini? Dapat pati lemon. Kita boleh masukkan dalam sabun. Kenapa? Lemon kaya dengan sifat vitamin C, kemudian dia bersifat antioksidan. Okay, dia boleh membantu memberi nilai tambah kepada sabun kita. Selain daripada itu, kita juga boleh menjaga kelestarian alam di mana kita mengurangkan penggunaan bahan kimia di dalam kehidupan seharian. Contoh selain daripada minyak aromaterapi, kita juga boleh tambahkan daun pandan untuk mewangikan sabun tersebut secara semula jadi. Nampak tak ada tomato? Nampak cikgu. Ada pisang. Tomato pun boleh masukkan dalam sabun juga untuk memberi antioksidan. Oh, maksudnya kalau tomato masuk dalam sabun, kita potong-potong tomato tu kan macam kita mana? blend. Kita blend tomato tu, Okey. kita bekukan, kemudian kita masukkan ketika proses campuran tu. Okey. Sama juga dengan pisang di sini. Pisang juga kita boleh masukkan dalam sabun untuk memberi nilai kelembapan. Kita boleh mix and match lah sebenarnya ikut kepada keperluan kita. Sama jugalah kalau pisang kena blend juga. Ya, sama. Prosesnya sama saja. Baru kita dapat tekstur yang smooth saja untuk kita gunakan. Wow, itu dia maksudnya apa yang kita belajar di sekolah ni, murid di rumah bukan sekadar belajar sahaja. betul. Tapi sebenarnya ilmu tu kita boleh aplikasikan juga di luar untuk kita macam cikgu katalah. Ya, betul. Untuk ilmu keusahawanan juga kita boleh jual dan niagakan kan cikgu? Betul. Senang aja. Kita ambil sabun, kita lekat stiker, kita boleh pasarkan. Itu tips baru dari cikgu Wika. Ya, Okey. letak stiker. Okey Letak cikgu. stiker baru dah nampak komersial tu. Okey cikgu, sedikitlah short and sweet kepada mereka di rumah tentang proses sabun tadi kan cikgu. Mungkin ada sedikit teknik ataupun tips last kepada mereka bagaimana untuk mereka faham, betul-betul faham tentang teknik saponifikasi tu. Okey, cikgu ulang sekali lagi ya. Teknik saponifikasi ini merupakan tindak balas di antara minyak kelapa sawit dan juga alkali bagi menghasilkan garam asid lemak dan juga gliserol. Jadi garam asid lemak itulah sebenarnya sabun. Okey, dan sabun sangat penting seperti nak tekankan lagi sekali disebabkan dengan keadaan semasa kita, alright, dengan keadaan COVID-19, penggunaan sabun sangat-sangat penting dan lagi bagus kalau kita boleh menggunakan sabun yang kita buat sendiri. Okey. Lebih selamatlah kita yakin Lebih selamat. kebersihannya kan Ya, dan keselamatannya. betul. Okey, itulah daripada Cikgu Siti Zulika Mai jauh dari Penang. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas ilmu dan perkongsian hari ini. Banyak yang saya dapat tahu, antaranya tips tadi lah. Dalam kulit telur pun kita boleh masuk dalam sabun Ya, rupanya. betul. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih juga kepada anda semua di rumah yang setia menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk tonton Mahir esok di waktu yang sama di jam 2 petang dengan mata pelajaran yang berbeza pula. Kalau nak tahu
apakah mata pelajaran itu dan siapakah guru pakar yang akan kita bawa di kelas Mahir kita esok. Sama-sama kita nantikan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Bye.